Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita dalam topik fizik nuklear, kesan terhadap persekitaran yang disebabkan oleh penggunaan pelbagai sumber untuk menjana elektrik. Topik tingkatan 5, topik yang ke-6, fizik nuklear, para 6.2.5 mewajarkan penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga dijana melalui pelbagai sumber seperti arang batu, solar, hidroelektrik, biojisim dan nuklear. Kita pergi kepada sumber yang pertama, iaitu arang batu. Ia adalah sejenis pepecah hitam yang digunakan sebagai bahan bakar dengan meluas. Arang batu ada jenis anthracite dan arang batu jenis bituminous. Terbentuk dalam ekosistem melalui pengawetan tumbuhan oleh air dan lumpur daripada pengoksidaan atau penguraian secara semula jadi. Ianya mudah terbakar, mengandungi karbon, hidrogen serta sebatian hidrokarbon, oksigen, nitrogen dan sulfur. Ia digali dari bumi melalui lombong arang batu di bawah tanah secara terbuka di permukaan bumi. Kesannya sehingga ke hari ini, arang batu menjadi sumber utama bagi penjanaan tenaga elektrik di seluruh dunia kerana kelebihannya kos yang murah. Kekurangan arang batu, ia memerlukan sistem kawalan pencemaran udara yang mahal, di mana pembakaran arang batu akan membuat pencemaran udara dan ini meningkatkan kos penjagaan kesihatan. Pembakaran arang batu turut membebaskan karbon dioksida dan juga jelaga-jelaga ke udara. Sekaligus, kegiatan ini dianggap sebagai penyumbang utama terhadap pembebasan gas rumah hijau, hujan asid, pemanasan global serta peningkatan suhu. Solar dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari. Kesannya ataupun kelebihannya, sumber yang boleh diperbaharui. Cahaya matahari akan sentiasa ada sekurang-kurangnya 5 bilion tahun. Ia mengurangkan bilangan elektrik, maksud saya bil elektrik, aplikasi pelbagai, kos penyelenggaraan yang rendah, pembangunan teknologi, yakni inovasi dalam kuantum fizik dan nanoteknologi berpotensi untuk meningkat. Kekurangannya, kos yang tinggi, bergantung kepada keadaan cuaca, menggunakan ruang yang banyak, pelepasan gas hijau, pengangkutan dan pemanasan sistem solar, terdapat bahan-bahan toksik dan produk berbahaya yang digunakan semasa proses pembuatan fotovoltaik solar yang secara tidak langsung boleh menjejaskan alam sekitar. Hidroelektrik. Hidroelektrik aliran air yang jatuh dari puncak air ataupun puncak air terjun yang membolehkan turbin digerakkan dan seterusnya menyebabkan generator elektrik menghasilkan tenaga elektrik. Di Malaysia, kita mempunyai banyak empangan hidroelektrik seperti di Empangan Bakun Sarawak dan Empangan Kenyir Terengganu. Kelebihannya, selamat digunakan dan sangat efisien kepada pengguna. Bersih, penghasilan tenaga ini tidak membebaskan gas karbon dioksida yang mampu mencemarkan kandungan udara dan bahan radioaktif ataupun bahan kimia lain yang boleh mencemarkan sungai. Ini adalah contoh hidroelectric plant yang biasa digunakan di empangan. Sumber tenaga seterusnya ialah biojisim ataupun biomass, adalah bahan dan sisa yang berasaskan tumbuhan yang boleh dibakar untuk memanaskan air menjadi wap. Wap kemudian memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Bahan ini boleh berasal dari kayu dara, tanaman tenaga, sisa pertanian, sisa makanan dan sisa industri.
Kelebihannya, sumber tenaga boleh diperbaharui, mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil yang akan habis, mengurangkan pencemaran, mengurangi kadar metana yang dilepaskan kerana dekomposisi bahan organik ke udara. Kekurangannya, pemusnahan dan amalan pertanian, penghapusan hutan untuk pengeluaran tanaman tenaga juga boleh meningkatkan gas rumah hijau. Penggunaan air yang tinggi di loji biomas adalah antara 20,000 hingga 50,000 gallon per megawatt jam. Dan tanaman tenaga yang semakin meningkat di kawasan dengan musim hujan yang rendah akan memberi tekanan kepada bekalan air tempatan. Pelepasan udara, iaitu pelepasan yang sangat berbeza, bergantung kepada bahan mentah. Tetapi pencemar seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida dan bahan partikulat adalah perkara biasa. Penapis, sumber biomas adalah lebih bersih. Sistem penggegasan dan penguat ilustrasinya dapat membantu menyelesaikan isu ini. Ini adalah contoh sumber biomas seperti pembuangan sisa buangan, ya. Ini hasil daripada binatang ternakan, ya. Okay, dan yang terakhir ialah nuklear ataupun power lah, nuclear power, ya, yang mana boleh dihasil daripada stesen tenaga nuklear. Kelebihannya menghasilkan bahan lepasan yang sedikit, tiada kesan rumah hijau ataupun hujan asid. Ia dapat mengurangkan pencemaran gas karbon dioksida yang dilepaskan semasa pembakaran barang batu. Adakah logi reaktor nuklear sesuai dibina di Malaysia? Kita akan bincangkan di dalam kelas seterusnya nanti. Jangan lupa like, subscribe channel Cikgu Hendon untuk kelas kita berikutnya. Bye.